Puan-puan, insyaAllah hari ini saya akan berkongsi, saya akan mengulas lebih lanjut berkenaan dengan kes nafkah anak dan juga hak jaga anak. Tapi tajuknya sangat menarik. Bagi saya sangat menariklah sebab saya rasa inilah antara isu yang banyak kami dapat mesej daripada follower bertanya berkenaan dengan ini, iaitu boleh ke bapa ni, si bapa ni abai ataupun tak bayar nafkah anak jika ibu ni halang untuk bapa ni jumpa anak. Isu yang menarik kan? Soalan yang menarik kan? So hari ini saya takkan jawab direct, saya akan explain satu persatu berkenaan nafkah anak, hak danah semua. Lepas tu baru saya akan jawab persoalan ini sebab dia walaupun nampak soalan ini sangat simple tetapi banyak isu-isu yang ada di dalam persoalan ini. Okey, ada yang tengah minum sambil dengar talk dari saya ni. Okey, terima kasih Encik Farid Ishak. Okey, ada yang tengah berehat. Okey, selamat beristirahat puan. Sambil-sambil mendengar perkongsian saya pada hari ini, iaitu tajuk saya pada hari ini, jika bapa ni abai nafkah anak, boleh ke ibu ni halang untuk bapa ni jumpa anak? So dua isu yang berbeza. So seperti yang saya katakan, isu yang terlibat dalam soalan ini ialah isu nafkah anak dan juga hak danah. So dua-dua ni sebenarnya berbeza. Sebab apa? Nafkah anak ni ialah bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah. Okey, ada yang baru tahu ke nafkah anak di bawah Mahkamah Rendah Syariah? Okey, so saya sambung. Nafkah anak ni ialah di bawah bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah. Manakala hak danah ni pula di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. So dua kes yang perlu difailkan dalam kes yang berbeza, nombor kes yang berbeza dan mahkamah yang berbeza. Okey, jelas? Okey, so dekat sini apa yang ibu-ibu perlu buat, puan-puan kat luar sana perlu buat. Okey, saya bagi contoh. Walaupun telah bercerai tapi hubungan ibu bapa dengan anak ni tak boleh terpisah. So apa yang perlu buat selepas sahaja isteri-isteri ataupun puan-puan kat luar sana bercerai, first step yang perlu puan buat ialah pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah. Saya ulang semula, pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah, failkan kes hak jaga anak ataupun hak danah. Hak jaga anak dengan hak danah ni sama Hak danah ni dalam bahasa Arab. So hak jaga anak ni dalam bahasa Melayu. So sama je saya akan sebut. Okay, so first kali puan-puan atau ibu-ibu kat luar sana boleh pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah, failkan kes hak jagaan anak. Okay, failkan kes hak jaga anak. Okay, bila dah failkan kes hak jaga anak, boleh terus pergi ke mahkamah. Dah failkan kes hak jaga anak, dah ada nombor kes dah semua. Dah ada nombor kes, dah ada tarikh sebutan semua. Pergi pula ke Mahkamah Rendah Syariah, failkan pula kes nafkah anak. Kenapa saya suruh pergi failkan kes hak jaga anak dulu baru failkan nafkah anak? Sebab kalau tak ada perintah ataupun kes hak danah yang difailkan, tak boleh kita untuk failkan kes nafkah anak. Sebab apa? Ada banyak isu kat situ. Sebab kalau kata tak ada kes hak jaga anak ataupun tiada perintah hak jaga anak, macam mana ibu ni nak failkan nafkah anak? Apa yang membolehkan, apa hak ibu tu untuk failkan nafkah anak? So perlu ibu-ibu kat luar sana lepas saja bercerai failkan kes hak jaga anak dulu, lepas tu baru failkan kes nafkah anak. Okay. So bila dah failkan kedua-dua kes, bila dah failkan kedua-dua kes, dah ada perintah, contohnya dalam kes nafkah anak ni, kebiasaannya perintah ataupun kes dibicarakan, mahkamah akan tengok isu-isu berkenaan keperluan anak, iaitu kebiasaan dalam perintah nafkah anak ni, dia akan merangkumi dalam tu berkenaan dengan keperluan anak, iaitu tempat tinggal, tempat tinggal, pakaian, perubatan, pendidikan dan juga makanan anak tu lah. So dalam perintah tu kebiasaannya akan ada tiga bahagian, iaitu nafkah bulanan. Contoh, sebulan diperintahkan bapa ni membayar nafkah anak sebanyak
RM1,000 sebulan pada setiap 28 hari bulan. So itu bulanan lah. Yang kedua kebiasaannya ialah nafkah perayaan, dan yang ketiga kebiasaannya nafkah tahunan seperti persekolahan ataupun macam-macam lah. Dan ada juga sesetengah perintah ada juga nafkah pelancongan. Itu kebiasaannya tengoklah kebajikan anak tu macam mana. So perintah nafkah anak ini, perintah nafkah anak ni wajib dipatuhi oleh bapa. Sebab kalau kata dalam perintah tu bapa kena bayar nafkah sekian-sekian pada sekian-sekian hari, so bapa tu kena on time bayar nafkah anak tu setiap bulan. Okey, jelas. Itu ialah perintah nafkah anak. Okey, yang merangkumi aspek-aspek kebajikan anak, keperluan anak tu lah. Okey, akan ada nafkah bulanan, tahunan dan juga perayaan kebiasaannya. Itu perintah nafkah anak. Okey, perintah hak jaga anak pula, dia akan ada dua jenis perintah. Sama ada perintah hak jagaan bersama, iaitu bapa dengan anak bapa dengan ibu tu dua-dua akan dapat hak yang sama rata, ataupun yang kedua ni yang selalulah dapat, iaitu perintah hak jagaan kekal, iaitu kebiasaannya kalau anak bawah umur, kalau ibu tu tidak melakukan apa-apa perkara yang boleh menjejaskan kelayakan dia, kebiasaannya ibulah akan dapat. Contohnya dalam perintah tu dia akan tulis ibu berhak mendapat hak jagaan kekal bagi anak-anak tersebut. Manakala bapa pula, bila ibu ni dia dapat hak jagaan kekal, bapa ni pula akan dapat hak akses, melawat ataupun bermalam pada sekian-sekian hari, ikutlah seperti yang dipersetujui ataupun seperti yang mahkamah perintahkan. So jelas tak dua perintah ni? Perintah hak jaga anak satu, perintah nafkah anak satu. So dua perintah yang berbeza dan yang keluar daripada mahkamah yang berbeza, iaitu nafkah anak daripada mahkamah rendah syariah. Okey, manakala mahkamah tinggi syariah pula mengeluarkan perintah hak jagaan anak. Okey, bila dah dapat perintah ini tuan-tuan dan puan-puan semua, okey, bila dah dapat dua perintah yang sangat penting ini, apa yang perlu buat? Apa yang perlu buat ialah ibu dan bapa ni dua-dua kena patuh kedua-dua perintah yang ada ini, iaitu perintah nafkah anak dan perintah hak jaga anak. Apa maksud patuh ni? Maksudnya untuk perintah nafkah anak, bapa ni kenalah setiap bulan bank in atau transfer nafkah anak seperti yang diperintahkan dalam mahkamah, dalam perintah tu. Okey, yang kedua ialah perintah hak jaga anak pula, iaitu ibu pun, ibu ni kalau dah dapat hak jaga anak pun sama, kena juga patuh perintah tu dengan memberi akses atau bermalam ataupun melawat seperti yang termaktub dalam perintah hak jaga anak tu bagi anak tu jumpa bapa. Okey, nampak tak peranan kedua-duanya? Okey, kedua-dua ibu dan bapa ni masing-masing ada peranan untuk patuh perintah yang telah dikeluarkan mahkamah. Okey, so kalau kata dua-dua patuh, memang tak ada masalah lah puan. Memang tak ada masalah langsung lah kalau kata bapa ni bayar on time nafkah anak. Ibu ni kalau kata bapa ni nak jumpa anak seperti yang mahkamah perintahkan, dia bagi jumpa, tak adalah masalah. Tapi yang masalahnya bila mana? Bila kata salah seorang, sama ada bapa ataupun ibu, langgar perintah nafkah anak ataupun langgar perintah hak jaga anak. Inilah yang saya akan masukkan isu yang terlibat dalam kita punya tajuk ni. Dia bila kata dua-dua pihak tak langgar perintah ataupun patuh perintah setiap masa, dia tak akan ada isu. Tapi akan ada isu kalau salah seorang tak patuh ataupun langgar perintah tu. Itu akan ada isu. Okey, Kak Kia dah masuk dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan Bunga Telur Bunga Kantang pun dah masuk. Terima kasih join live saya hari ini. Okey, bagi yang baru sahaja join, apa yang saya share hari ini ialah berkenaan berkenaan isu nafkah anak dan juga hak jaga anak. So, tajuk saya pada hari ini ialah boleh ke bapa ni abai ataupun tak bayar nafkah anak jika ibu ni
halang untuk bapa tu jumpa anak? So jawapannya saya akan jawab hujung saya punya live ini. Sebab saya tadi saya dah kupaskan berkenaan perintah nafkah anak dan juga perintah hak jaga anak dan macam mana nak dapatkan perintah tu. So sekarang ni saya ulas berkenaan bila dah dapat perintah tu apa yang perlu buat. Bila dah dapat perintah tu, ibu kena wajiblah patuh perintah hak jaga anak tu, iaitu beri bapa tu bermalam ataupun mengakses seperti yang ada di dalam perintah hak jaga anak. Manakala bapa pun sama kena ikut perintah hak jaga anak dan juga nafkah anak. Kalau nafkah anak tu bayar on time, kata dalam perintah tu setiap 30 hari bulan ataupun 28 hari bulan setiap bulan bayar 800 atau RM1,000 sebulan untuk seorang anak. Kenalah ikut. Okay, kenalah transfer, kenalah bagi. Sebab apa? Kalau tak bagi, anak yang akan terjejas. Okay, so jelas Okay, so yang baru ini kalau ada pesan-pesan berkenaan dengan hak jaga anak atau nafkah anak, boleh drop the comment dekat sini. Saya jawab, insya-Allah saya akan jawab satu persatu. Okay, saya sambung lagi. Okay, saya sambung lagi hari ini. Okay, bila mana pihak-pihak iaitu ibu atau bapa langgar perintah salah satulah sama ada hak jaga anak ataupun nafkah anak ni macam mana? Okay, macam mana puan kalau kata ibu ni langgar perintah hak jaga anak tak bagi jumpa anak, bapa ni langgar perintah nafkah anak tak bagi nafkah anak seperti yang sepatutnya dia bagi. So apa yang perlu puan-puan dan tuan-tuan buat sepatutnya bukanlah halang, kalau kata ibu bukanlah halang bapa tu jumpa anak, dan bapa pula bukanlah stop terus bagi nafkah anak. Bukan, itu ialah salah sebenarnya. Okey, salah tu sebenarnya indirectly sebenarnya puan-puan yang ibu yang halang bapa jumpa anak tu dah pun melanggar perintah hak jaga anak. Bapa pula yang stop bagi nafkah anak tu dah pun melanggar perintah nafkah anak. Okey, dua-dua ni sebenarnya dah langgar perintah nafkah anak dan juga perintah hak jaga anak. Dan dua-dua ni sebenarnya dalam keadaan bahaya lah sebenarnya kalau ada pihak-pihak yang akan filekan kat mahkamah. So, jawapannya kat sini, bila mana katalah contoh bapa ni, contoh bapa ni melanggar perintah nafkah anak, dia tak bayar. Sepatutnya 28 hari bulan ni duit dah masuk untuk nafkah anak, tapi bila ibu ni check dekat akaun tak ada lagi, tak masuk lagi. Tunggulah 1 hari bulan, 3 hari bulan, sampailah bulan depan tak masuk lagi. So apa yang ibu tu perlu buat bukanlah terus stop tak bagi anak jumpa bapa. Salah tu, tak memberikan kesan apa-apa pun kepada anak. Tapi apa yang ibu tu perlu buat ialah pergi semula ke Mahkamah Rendah Syariah yang telah mengeluarkan perintah nafkah anak itu, filekan kes tunggakan nafkah anak supaya tunggakan jumlah tunggakan yang bekas suami tak bayar tu, si bapa ni tak bayar tu, dia akan dapat semula seperti yang ketunggak lah. Okey, jelas tak kat situ? Bukannya puan stop ke anak tu jumpa bekas suami ke si bapa tu ke, bukan. Itu bukan solusinya. Itu bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya ialah puan pergi balik ke Mahkamah Rendah Syariah yang telah mengeluarkan perintah, filekan kes tunggakan nafkah anak supaya jumlah tunggakan tu puan akan dapat semula untuk cover balik yang puan telah dahulukan duit puan tu. Okey, jelas ke? Okey, manakala kalau kes hak jaga anak katalah si ibu pula yang langgar. Ibu pula yang langgar. Okey, kalau ibu pula yang langgar perintah hak jagaan anak dengan keadaan yang dia kata ibu ni tak bagi bapa ni jumpa anak. Okey, ibu ni halang untuk bapa jumpa anak. Katalah setiap minggu hari Sabtu bapa ni boleh melawat dan bermesra dengan anak. Okey, tapi bila bapa ni datang dekat rumah bekas isteri ni nak jumpa anak seperti yang ada dalam perintah, ibu ni suruh anak tak bagi jumpa anak semua. So,
ibu ni dah langgar perintah dan bapa ni, si bapa ni bila dia dihalang untuk jumpa anak semua, so bapa ni boleh pergi semula ke mahkamah yang mengeluarkan perintah iaitu Mahkamah Tinggi Syariah untuk memfailkan notis tunjuk sebab iaitu permohonan pengkomitan untuk membolehkan bapa ni dapat balik hak dia untuk berjumpa dengan anak ni supaya halangan-halangan tu semua dapat mahkamah dengar dan juga mahkamah putuskan untuk bapa ni dapat balik jumpa anak tu semua. So jelas tak solusi yang betulnya? Okey, bukannya bila tak dapat nafkah anak ibu ni stop terus tak bagi anak jumpa bapa, ataupun bapa ni bila tak dapat jumpa anak stop terus bagi nafkah anak. Itu bukan jawapannya. Itu bukan solusinya. Solusinya seperti yang saya katakan tadi. Okey, jelas okey? Okey, perempuan jelas ke? Okey, saya rasa banyak soalan ni berkenaan isu ni. Sebab saya tahu isu ni isu yang sangat sensitif. Setiap kali saya explain berkenaan kes hak jaga anak ni, saya tahu banyak isu-isu yang sensitif sebab ini melibatkan banyak perasaan pihak-pihak iaitu ibu, bapa, anak. Okay. So benda-benda ni benda yang melibatkan perasaan. So dia sangat sensitif. So saya menasihat sebagai peguam, sebagai pengamal undang-undang, saya menasihatkan ibu-ibu yang sangat kuat kat luar sana dan juga bapa masing-masing patuhi perintah. Jika salah satu pihak melanggar perintah, so puan ataupun tuan kat luar sana tahu apa yang perlu buat. Jangan teruskan, katalah sebelum ni dah pernah dah halang anak ataupun dah pernah dah stop bagi nafkah anak. So start pada hari ni dah tahu dah tentang undang-undang, teruskan balik. Patuh balik perintah hak jaga anak tu. Masing-masing peranan masing-masing patuhi perintah. InsyaAllah tak akan ada masalah di masa akan datang. Okay, terima kasih yang drop the comment dan tanya soalan. InsyaAllah saya akan baca satu persatu. Okay. Daripada, saya baca yang ini. Daripada Puan Nur Lela Zakaria, terima kasih Puan. Bagaimana hak penjagaan ayah bagaimana hak penjagaan ayah dapat untuk seorang anak tapi tak menjaga, penjagaan dijaga oleh ex-wife? Okey, katalah contoh dalam kes ini, kalau kata belum ada perintah lagi, belum ada perintah hak jaga anak lagi, so si ibu kandung kepada anak boleh dalam sama atau penyantutan ataupun kalau jadi defendant, defend diri untuk nyatakan alasan yang bapa ni, bekas suami ni dah kahwin baru dan sebenarnya bukan bapa tu yang jaga, ex-wife dia yang jaga. Bolehlah dijadikan alasan untuk mengurangkan apa-apalah dalam perintah tu. Tapi kalau dah ada perintah, katalah lepas bercerai terus ada perintah hak jaga anak. Lepas tu tiba-tiba tak lama tu ex-husband tu dah kahwin lain. So ex-husband ni tak jaga pun anak ni, tinggal je anak ni, just wife baru dia je yang jaga. So apa yang puan perlu buat, puan boleh pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah semula, tempat yang perintah tu dikeluarkan, failkan ubah perintah hak jaga anak untuk dapatkan hak jaga kekal kepada puan. Dan sebaliknya lah, ikutlah macam mana. So kalau kata ex-wife, katalah kalau isteri baru dia yang jaga tapi bapa ni, si bekas suami puan ni tak jaga anak langsung apa ke semua, so puan boleh jadikan itu sebagai defend puan lah dekat dalam pembelaan puan ataupun dalam saman tu. Okay. Okay, Puan Emelina Syafinas, soalannya macam mana kalau suami panas baran tak boleh bawa bincang? Okay, kalau jenis yang panas baran ini, kalau jenis suami ni yang panas baran ni tak boleh bawa bincang, so tak payah bincang dah. Okay, kalau sekali, 2 kali, 3 kali try bincang tak boleh bincang dah, tak perlu dah bincang dengan dia. Pergi mahkamah, filekan kes dekat mahkamah, biar hakim yang bercakap dengan dia ataupun kalau kata puan nanti peguam, biar peguam yang bermusyawarah dengan dia, bersembang dengan dia, bercakap dengan dia, berbincang dengan dia. Sebab dengan puan dia dah tak boleh berbincang, so biar puan pergi filekan kat mahkamah. Katalah puan nak filekan kes hak jaga anak ataupun nafkah anak, pergi filekan kat mahkamah.
Kalau kata nak lantik peguam, biar peguam sendiri yang mewakili puan berbincang sendiri dengan suami tu. Sebab dengan peguam dengan hakim saya rasa dia takkan pandang baran lah. Okay. Okay. Okay, soalan yang panjang ini saya akan baca. Okay. Daripada Puan Bunga Telur, Bunga Katan, Assalamualaikum Puan. Okay. Puan, saya nak tanya, saya dah dapat perintah hajat anak. Alhamdulillah. Lepas tu saya dah pindah ke tempat asal saya. Lepas tu dalam perintah tu dah bagi semua hak masing-masing. Jadi kat sini ex suami saya kat KL dan saya kat Terengganu. Jadi untuk bermalam atau ambil minggu kedua tak dapat dilaksanakan yang sepatutnya ditulis dalam perintah. Adakah saya sudah dilanggar, adakah saya dikatakan sudah langgar perintah sebab dah pindah ke tempat asal saya? Suami cakap dia akan tutup balik hak jaga anak daripada saya. Okey Puan. Okey Puan. Dekat sini Puan bukanlah directly melanggar perintah sebab Puan pindah ke tempat asal Puan tu disebabkan pekerjaan ke atau apa. So katalah kalau kata soalan ini, okey, bekas suami Puan dia boleh untuk filekan ubah perintah hajat anak. Tapi untuk Puan, Puan bukanlah melanggar perintah dan Puan kalau Puan dan Puan ni bukanlah orang kata apa? Bukanlah tidak layak untuk menjaga anak sebab dalam salah satu alasan yang ibu ni tak layak menjaga anak adalah sebab ibu ni sengaja berpindah ke tempat lain menukar pemastaudinan dengan alasan untuk memisahkan anak dengan bapa. Tapi puan bukannya sengaja untuk berpindah. Puan berpindah disebabkan untuk bekerja atau semua. So puan tidaklah melanggar perintah. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan, cuba untuk ubah perintah itu ataupun endorsekan perintah tu di Terengganu supaya ataupun ubah perintah itu supaya pihak-pihak iaitu bekas suami dapat untuk akses anak dengan perintah yang baru. Okey, jelas Puan? Okey. Okey, so saya harap saya dapat menjawab persoalan-persoalan. Okey, so ada lagi soalan ni. Kejap saya baca dulu. Okey, satu lagi soalan daripada Puan Nur Lela Zakaria. Okey, hak nafkah bulanan saya dapat. Sebab terus potong dari gaji tapi nafkah perayaan tak ditunaikan. Bagaimana and boleh ke saya terus mohon untuk nafkah tersebut terus ditolak dari akaun X? Okey. Okey, kebiasaannya kalau kata dah daripada nafkah sebelum ini memang dah buat potongan bulanan. So puan boleh buat permohonan ubah perintah nafkah anak untuk masukkan terma tentang nafkah perayaan ditambah dalam perintah itu. So untuk menjawab kepada boleh ke tolak terus daripada akaun X, InsyaAllah kalau kata puan boleh buktikan yang X tu mampu dan tiada masalah, bolehlah terus mohon untuk terus tolak daripada akaun. Lagi satu, sebelum ini pun memang potong gaji daripada X punya akaun kan. So tiada masalah lah. Cuma puan perlu pergi filekan ubah perintah nafkah anak untuk tambah terma berkenaan perayaan supaya ada nafkah perayaan anak dalam perintah itu. Okey. Jelas ya puan Okey. Puan Aisyah Rania, saya nak tanya berapakah jumlah nafkah anak yang suami perlu bayar untuk anak-anak? Saya mempunyai 3 orang anak dan bekas suami telah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak bersama isteri barunya. Okey. Jumlah nafkah anak bagi setiap orang anak tidaklah sama puan. Okey, tapi kebiasaannya mahkamah akan tengok berdasarkan apa? Berdasarkan perbelanjaan dan keperluan anak. Kalau kata puan tanya saya berapa yang anak tu seorang anak boleh dapat, saya tak boleh jelaskan sekarang sebab saya tak tahu lagi perbelanjaan anak macam mana, anak puan macam mana. Setiap orang anak dia punya perbelanjaan berbeza, keperluan pun berbeza. Ada orang seorang anak boleh hanya mampu bayar 500 sebab keperluan anak tu hanya 500 saja.
ada seorang anak dia pun dekat 1,500 2,000. Sebab apa? Perbelanjaan anak daripada sebelum bercerai tu memang macam itu. So puan tanya saya berapa jumlah yang sepatutnya, balik ni puan kira balik, puan cek balik resit anak-anak semua. Puan tengok balik seorang anak puan ni sebulan belanja sehari berapa, makan dia sehari berapa, perbelanjaan katalah ada tuition semua. So, semua tu puan kira, puan jumlahkan, tengok itulah jumlah yang relevan yang puan boleh tuntut dekat mahkamah untuk seorang anak. Okey. Dan puan bertanya saya, puan mempunyai 3 orang anak dan bekas suami telah pun berkahwin baru dan ada 2 orang anak. Walaupun bekas suami ni berkahwin baru dan mempunyai anak lain dengan isteri yang baru, tidaklah menafikan hak anak-anak sedia ada puan ni untuk dapatkan nafkah anak. Maksudnya dia dah ada isteri baru, dia dah ada anak dengan isteri baru tu. Tapi anak yang sedia ada dengan puan ni, tetap dia kena wajib bayar nafkah anak tu dengan sepatutnya. Alasan kahwin lain ke, alasan ada anak lain ke, ada komitmen lain ke, tidaklah menafikan hak anak puan ni untuk dapatkan nafkah diri diorang. Okey, jelas puan? So sekarang ni apa yang perlu puan buat kalau tak ada lagi nafkah anak? Filekan kes nafkah anak secepat mungkin supaya anak-anak puan dapat membesar dengan hak diri sendiri. Bukan untuk puan, nafkah anak ni ialah untuk hak diri anak puan. Okey. Jelas ya? Saya harap dapat menjelaskan sedikit sebanyaklah kepada Puan Aisyah Raniah. Okey. Okey, soalan daripada Puan Bibi Hamid. Dah 3 tahun bercerai, saya baru nak tuntut nafkah anak, boleh ke? Dan penjagaan anak jatuh ke atas saya ke tidak? Sebab selama bercerai ni, ex-suami tak pernah pedulikan dan bagi nafkah anak. Okey, dah 3 tahun bercerai, boleh ke nak filekan kes nafkah anak? Boleh puan. Selagi anak tu di bawah 18 tahun ataupun anak tu tidak boleh menafkahi diri dia sendiri, boleh puan. Okey, anak tu masih boleh. Puan dah cerai 3 tahun ke 4 tahun ke 5 tahun ke? Boleh selagi anak tu perlukan nafkah anak. Dan sebelum puan filekan nafkah anak, saya ingatkan semula seperti yang saya explain awal-awal tadi, puan kena filekan kes hak jaga anak dulu. Okey, sebab apa? Sebab kalau ikutkan daripada komen puan ni, saya rasa tiada lagi perintah hak jaga anak kan? Tapi kalau kata dah ada perintah hak jaga anak, boleh terus je filekan nafkah anak. Tapi kalau kata belum lagi ada perintah hak jaga anak, filekan kes hak jaga anak and then baru filekan kes nafkah anak. Okey. Jelas ya puan ya? Okay, so itu sahaja pada hari ini. Saya harap saya punya perkongsian pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu puan-puan kat luar sana menjawab persoalan kepada boleh ke bapa ni boleh ke bapa ni abai nafkah anak jika ibunya halang untuk jumpa anak. Tidak boleh. Dan ibu pun kat luar sana. Okay, first time saya tegas dengan ibu. Okay, ibu pun kat luar sana tidak boleh menghalang anak jika bapa ni tak bayar nafkah anak. So bila bapa ni tak bayar nafkah anak, apa yang ibu perlu buat? Pergi tuntut tunggakan nafkah anak. Bukannya halang anak jumpa bapa. So dua-dua kena main peranan yang penting, patuh perintah mahkamah. InsyaAllah tak ada masalah in future nanti. So saya harap hari ini saya punya perkongsian sedikit sebanyak dapat membantu memberi ilmu ataupun berkongsi kepada puan-puan kat luar sana dan juga tuan-tuan kat luar sana supaya hak-hak puan-puan dan juga hak-hak tuan-tuan, hak-hak anak dapat dipelihara dengan sebaiknya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih yang join FB Live hari ini. Daripada saya Puan Nurafika Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.